إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى شهداء فطني وخصوصا إلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah untuk 4 hari ini kita akan buat daurah lah juga, pengajian berkenaan dengan soal jawab korban akikah dan sembelihan. Jadi kitab yang kita buat ni banyak merujuk kepada di antaranya Furu' Masail, Sabilal Muhtadi. Jadi kita mula ke dengan muka surat 4 tu. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam selawat dan salam ke atas penghulu kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ay istajib doana ya Allah. Mudah-mudahan Allah Taala perkenankan apa yang kita doakan tadi. Jadi di situ kita tak nak panjang kalam kerana target kita untuk 4 hari ni dalam 80 lebih soalan, 40 muka surat, lebih kurang 80 soalan tu kita akan usahakan untuk lebih kurang 20 soalan lah bagi setiap hari. Kemudiannya di belakang tu dia ada cara untuk nak sembelih ke binatang korban. Baik, syariat agama Islam melengkapi pada sekalian cara kehidupan kita di muka bumi ini, daripada cara kita bangun tidur kepada kembali kepada tidur, semuanya di bawah syariat agama. Apa syariat agama? Iaitu undang-undang agama. Dia ada hukum belaka. Bapa kita maksud ke begini, sebab banyak daripada kita buat tak kena dengan syarak. Bila buat tak kena dengan syarak, maka bukan sekadar amalan kita tu tak sah, bimbang takut nak jadi keharam tiap-tiap kelakuan kita. Itulah yang kita bimbang. Kita nak jaga dah, semaya bed dah, tak curi dah, tak merokok dah, tapi ada juga benda yang kita buat haram tanpa kita sedari. Maka di situ kita kena sedar setiap apa saja yang kita buat mesti kena berdasarkan dengan syariat beragama.
Baik, di antara hukum yang wajib atas kita mukallaf. Siapa dia mukallaf? Man kullifa bi hukmi syar'i. Mereka yang ditaklifkan ke atasnya, mereka yang diberat ke atasnya hukum syarak, namanya mukallaf. Man kullifa bi hukmi syar'i. Mereka yang diberat ke atasnya hukum syarak. Di antara hukum yang wajib, wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Di antara hukum yang wajib atas kita mukallaf, pelajari bagi mengikut ke baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab berdalil dengan ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kena ikut aku. Setiap apa tingkah laku kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dalil hak kita salah faham. Dalil juga tapi salah faham pada pendalilan. Hak Nabi murah sallallahu alaihi wasallam murah ke kehendak hak lain, kita buat lagu lain sebab kita tak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sebolehnya hadis ke ayat Quran ke yang telah dihurai oleh ulama, itu baru menempati dengan kehendak sebenar. Kalau nak ikut semata-mata hadis Al-Quran, terkadang kita hak tak gerti ni, kita tidak salah faham. Kita gamak ke hak tudah yang dikehendak oleh Nabi SAW. Jadi rosak juga ibadat kita. Baik, di antara bagi mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah cara untuk berkurban. Lagu mana kita nak sembelih kambing, nak korban buat bulan mana nak buat, lagu mana cara, akikah, dah dapat anak dan sembelih. Dah sembelih ni umumlah. Masalah korban pun masuk sembelih, akikah pun masuk sembelih, sembelih biasa pun sembelih. Jadi hak tu lebih umum. Cuma lebih khususnya bab korban dia ada khusus dia, masalah akikah ada khusus bagi masalah dia. Boleh dikatakanlah setiap tahun kita akan bertemu dengan permasalahan korban. Tiap-tiap tahun moga kita buat. Orang baik ramad doh, tapi baik tak buat dengan cara, jadi orang panggil amalan sani tak sapa kepada korban. Paling terik sapa pada sembelih. Paling terik. Hak teruk lagi sembelih pun tak jadi berapa sebab awal lagi dah tak sah, jual beli tak sah dah, tak berapa, tak kata aku beli, tak kata aku jual berapa daripada berapa bahagian, jadi jual beli tak sah dah. Sembelih sah dah, sembelih tak sah lah, jual beli tak sah, tidak milik kita. Sembelih tak sah, korban lagilah tak sah. Ayo gamak ke aku, saya banyak binatang korban aku. Tak sah awal lagi dah. Akikah dan sembelih. Jadi tiap-tiap tahun pendek kata kita akan berlaku masalah ni. Maka banyak berlaku kesalahan dalam kalangan masyarakat kita. Banyaklah kalau kita perhati. Kalau kita gerti, kita perhati, banyak. Bagi melaksanakan ibadah tersebut sehingga menyebabkan amalan kurban itu menjadi hukum sembelihan yang biasa. Itu saya sebut saat ni. Tak. Kalau jadi sembelihan biasa pun nak muju dah. Takut sembelihan tu pun tak jadi, bahkan nak jadi ke hukum haram pula. Itu kita bimbang. Jadi yang penting di dalam kita nak melaksanakan ibadat, yang penting kita belajar. Jangan semata-mata ikut orang. Kalau dulu orang akak jual beli lembu, orang eret lembu, pegang tali eret lembu sekadar mampu. Lembu beki-beki tak, paling tidak ambil tali, tanda kita terima. Zaman lah ni dah tak buat dah. Jadi kalau kita ikut orang gak, kalau kena ke zaman orang betul gak, betul lah ibadat kita. Kena ke zaman orang salah lah ibadat kita. Gak nak pergi tu ke ibadat. Tak si. Tak si saya lah, orang lain tak tahu lah. Kalau tak si, bahasa Kelantan tu tak si. Bahasa luarnya tak mahu. Tak mahu ibadat jadi gitu. Kalau tak mahu belajarlah. Ni beli kitab pun kedekut. Malah saya beli kitab nak ngaji apa tak lagi. Jangan buat gitu, kena rajin. Orang yang membelanjakan ilmu, orang yang membelanjakan wang ringgit dia pada jalanan agama, nak pelajari agama Allah Ta'ala, sangat besar nilai di sisi Allah Ta'ala. 1 sen kurang tu, 1 sen tu pun nilai besar dah. Apa tak lagi 10 sen, 1 riyal, 5 riyal, 10 riyal, 20 riyal, 30 riyal, kita untuk ambil minyak dan sebagainya.
Masa kita pula beli peng hok molek-molek. Ada apa? Nak widobit comel dan sebagainya. Tu ingatlah. Maka dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala, mari ikut Tuhan jangan ingat kita. Maka saya mengambil rujuk dari kitab-kitab ulama bagi membukukan permasalahan korban dengan cara soal jawab. Apa wak soal jawab? Supaya tak payah tanya dah tu, jawab dah. Apa wak soal jawab? Supaya mudah bagi saya sendiri hak bodoh ni. Dan para pembaca dan orang lain juga mencari setiap jawapan bagi setiap permasalahan. Jadi kadang-kadang kalau sebuku kita ni kadang-kadang ada masalah kita tak jumpa. Bila kita buat soal jawab mudah. Jadi tak perlu baca banyak. Ada sini, ni soalan saya nak ni. Tengok jawapan tu. Saya berharap inilah jika ada tersalah pada jawapan duk soal jawab ni, ada tersalah jawapan, dak ambil ulama dah takut tersalah juga. Atau tersalah saya menakal ni ambil daripada kitab-kitab ulama sana. Menakal ambil tu orang panggil atau tafsir dah tu. Menakal ambil dak sama makna dah tu. Menakal dan ambil dari kitab-kitab ulama supaya diperbaiki dengan yang sebenar. Minta terbaiklah, jangan duk kata Allah apa ni salah ni, ambilkilah supaya dapat manfaatnya bersama. Tujuannya pakat dapat manfaat. Akhir saya berdoa supaya apa yang saya usahakan secara zahir ni hakikat Allah Ta'ala dapat membantu saya dan masyarakat di atas mengingatkan permasalahan agama. Apa yang agama? Hukum hakikat itulah. Dan membetulkan beberapa perkara yang bersalahan dari hukum yang asal, yang mana banyak berlaku sekarang di kalangan masyarakat kita Nusantara. Mudah-mudahan ibadat kurban akikah dan sembelihan yang kita kerjakan, bubuh yang dah sikit mudah-mudahan ibadat kurban akikah dan sembelihan yang kita kerjakan akan dikira dan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala di akhirat, yang mana tiada lagi manfaatnya wang ringgit, kedudukan dan ramainya anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Ambil daripada ayat yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita terus kepada soal jawab berkaitan korban. Kita tak korban dulu, lepas tu akikah, kemudian sembelihan. Soal jawab berkaitan dengan korban. Yang pertama soalannya, apakah dalil bagi pelaksanaan korban? Kita buat korban ni mari mana dalil? Jawab, dalil bagi disyariatkan korban ialah daripada firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Ingat dah dalil yang mana? Dalil Allah Ta'ala firman fasalli li rabbika wanhar. Mana? Oleh itu kerjakanlah oleh kamu ya Muhammad solat, yakni hari raya, solat raya. Fasalli li rabbika, bagi Tuhanmu, wanhar, dan sembelih oleh kamu akan binatang korban. Surah Al-Kautsar ayat ke-2. Jadi solat di sini maksudnya solat hari raya, dan sembelihan di sini dengan makna korban. Ni berlaku di atas pendapat yang asah daripada pendapat ulama tafsir. Itu ada dah nota kaki yang kita tulis tu. Baik, jadi ingatlah fasalli li rabbika wanhar. Ni kalau orang tanya tak tahu gapo. Mana dalil? Dalil cari sendiri. Dah kita mengaji ke? Tu dalil daripada ayat Al-Quran. Adapun dalil daripada hadis pula pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amalu bnu adama yauman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dami. Qoma innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha
wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatayyibu biha nafsan. Tiada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari korban. Maksud kata raya Adha lah, Idul Adha ni. Ada hari korban tu Idul Adha. Yang maksudnya murah pada Idul Adha ni termasuklah pada hari tasyrik lah. Sebab korban ke dia 4 hari. Yang terlebih kasih oleh Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah. Ada lah menumpahkan darah lah paling Tuhan kasih pada hari tersebut. Nak menunjukkan lebihnya menumpahkan darah pada waktu tersebut, bukan menumpahkan darah bunuh orang. Tak maksud kata kita membuat ke binatang korban kita saat ni, iaitu apa menumpahkan darah, menyembelihkan korban. Sebab tu semampu kita, kalau kita boleh sembelih sendiri. Tak lagi akan datang. Kalau retina lagu mana nanti kita sebut. Sesungguhnya korban itu lagi akan datang pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya. Sebab tu kalau boleh binatang hak biar tanduk, biar nampak goh gitu Kalau korban tu biar binatang jenis besar-besar bertanduk, baru sedap kita tunjuk tu binatang korban saya tu. Ni hak kurus jalan ada pemotor bebe mapuh gitu. Malu kita nak tunjuk binatang korban kita nyok. Lagi pula binatang korban ini disebut pada satu riwayat dia akan menjadi tunggangan kita esok. Daripada masyarakat esok tu tunggangan kita esok. Jadi biar comel lah binatang korban kita ni. Sesungguhnya korban itu lagi akan datang pada hari kiamat sekalian tanduknya, dan kuku kakinya, dan bahawa darah binatang korban akan jatuh di sisi Allah Ta'ala pada suatu tempat yang mulia. Tuhan letak ke tempat mulia binatang korban kita korban ni, darah dia sana tu, sebelum daripada jatuh ke bumi. Maksudnya Tuhan kira dah sebelum tumpah jatuh ke bumi ni, Tuhan buat kira dah. Ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Maka sukakan diri kamu dengan korban itu. Jadi Nabi SAW suruhlah kita pakat-pakat korban. Kok mana mampu korban, tak mampu tak payah korban. Nak korban mana muka tak ada kemampuan. Cuma di sana ada ulama menyatakan pendapat Ibnu Abbas tu, yang mana boleh juga kita korban ke ayat itik. Boleh weh. Siapa hak tak mampulah 2-3 hari sekali baru boleh makan. Kita sehari 2-3 kali makan. Tu kena kubah dah weh. Tak jangan itik ayat. Jadi ada juga pendapat daripada Ibn Abbas tu boleh juga korban dengan binatang tersebut bagi hak tak ada kemampuan. Ada kemampuan tak weh hak molek-molek lah. Apakah hukum bagi korban? Korban ni kepada hukum dia bermula hukum udhiyah. Tadi wak mari korban, lepas tu kata udhiyah pula dah. Ni orang panggil tafannu fil ibarah jalan ni. Nak memperbagaikan bahasa tu, nak wikaya bahasa. Bermula hukum, yakni hukum pada syarak lah. Ni sunat muakkad pada setiap orang, semua orang, tak kira lah orang haji ke orang mana ke, semua orang sunat muakkad atas dia melakukan ibadat korban. Apa sunat muakkad? Sunatnya sangat digalakkan oleh agama kita. Tak, dia nak pergi ke tahap wajib dah. Tak sampai wajib. Bilakah hukum korban menjadi wajib? Ada ke waktu-waktu yang mana korban menjadi wajib? Ada. Jawabnya mana? Korban menjadi wajib apabila dinazar. Kita menazar. Lagu mana nazar? Seperti dikatanya seorang, bagi Allah di atasku atu maku kau, perkataan dia lah. Kalau boleh buat orang panggil apa ni? Koma datah tu biar apa? Seperti dikatanya, bagi Allah di atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan ini, atau pada hukum nazar. Tidak nazar tapi dia kira hukum nazar, maksudnya jadi wajib juga binatang saat ni. Seperti dia kata, aku jadikan ini udhiyah. Tu lembu seekor saat ni, dia kata aku jadikan lembu ni sebagai udhiyah, maka wajiblah kita sembelih lembu saat ni. Dia kata lembu saat ni ambo tak beli lagi. Tak beli lagi tak apalah, tidak milik dia. Ni ataupun sebahagian bahagia dia. Kalau sebahagian daripada hak milik dia, daripada 7 bahagian saat ni, hak wajib juga sebahagian saat ni.
Wajib sebahagia saat ni lah. Tu kata guru kita ni begitulah, kata wajib sebahagia saat ni tu. Sebab kita tentu dah lembu saat ni tu untuk dibuat udiah. Bahagia orang lain tu tak apalah, bahagia kita sendiri. Jadi hari kita makan, hari ial orang di bawah tanggungan kita pun makan. Siapa dia? Anak kita, isteri kita, hok masih yang berada pada tanggungjawab kita untuk belanja. Tak boleh makan juga. Bahkan manakala berkata seseorang ini udiah, bila kata ini udiah, maka jadilah wajib dan haramlah dia makan daripada binatang tersebut. Tetapi tiada jadi wajib seperti dikata ketika sembelih. Dia kata gua nak masuk sembelih, bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Fataqabbal minni, ya Allah ini udiahku maka terimalah daripadaku. Tu tak apa. Memang ada lafaz hadhihi udhiyati, ini udiahku, tapi hak tu tidak termasuk daripada hukum nazar. Sebab apa? Sebab dia lafaz tabarruk. Ada lafaz tabarruk. Tu dia kata maka tidak jadi udiah itu wajib. Bila kita masuk sembelih tu kita kata bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Hak tu orang panggil tak jadi udiah wajib. Apa? Kerana dikosakkan tabarruk dengannya, dengan lafaz tersebut. Boleh rujuklah kitab pula. Di antaranya Bahrul Wafi pun ada sebut begitu. Furuk Masail pun ada sebut berkaitan dengan tak apa berlafaz dengan begitu. Tak masuk kata kalau kita ingat lembu, orang tanya nak buat apa tu lembu tu? Lembu ni nak buat kerbau. Kita tak yengkel lembu ini nak buat kerbau. Tapi kalau kita kata lembu nak buat kerbau, dia tak yeng pada ini, ada khilaf lagi. Dah cuba tengok dalam Kasyful Lisan kata tak jadi, tak ada kewajipan. Jadi dia ada guna dengan lafaz ini. Lembu ni kerbau. Kalau kata lembu kerbau, nak buat lembu kerbau. Atau berkata ini lembu kerbau. Tu jadi wajib tu. Tapi kalau tak yeng gitu, ada lagi lah berlaku khilafnya. Apakah pengertian udhiyah? Udhiyah ni gapo udhiyah ni? Orang dah sebut udhiyah kerbau, binatang kerbau. Jawabnya udhiyah pada bahasa pada bahasa Arab ni lah udhiyah ni gapo? Supaya semayalah as-salatu lughatan. Apa semaya pada lughah? Ad-du'a, semata-mata doa. Sebab tu ada pendapat doa lah ini dah amat. Pendapat doa kalau semaya jenazah tu tak ada wuduk pun jadi. Sebab ia atas kata as-salat lughatan ad-du'a ni. Tapi lagu-lagu mana kena ambil semaya lah sebab itu ibadat kelakuan bagi solat. Bukan kata semaya banyak, sujud syukur, sujud tilawah. Kita dengar orang baca Quran, kita pun nak sujud tilawah sujud sejadah tu. Maka mesti kena ada air wuduk juga. Sebab bila ada perbuatan ibadat, dia kena syarat seperti mana solat juga. Solat biasa syarat dianya kena ada wuduk kan. Hadap kiblat, menutup aurat, tu pun kena lah. Itu solat pada lughatan. Ada pun solat pada pada istilah aqwalun wa af'alun muftatat bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi niyatin makhsusatin. Itu orang panggil pada istilah. Jadi udhiyah pun ada pada lughatan, ada juga pada syarak. Udhiyah pada bahasa apa dia? Binatang yang disembelih pada waktu duha. Jadi semata-mata binatang kalau kita sembelih waktu duha, dia panggil udhiyah tu pada bahasa. Haji umrah. Apa dia? Haji umrah pada bahasa semata-mata qasad. Maksudnya tuju pada satu benda, dia panggil haji umrah lah tu. Adapun pada istilah ibadat hak tertentu lah. Adapun pada syarak, pada istilah syaraknya apa dia udhiyah, iaitu binatang yang disembelih daripada binatang na'am. Hak tulisan ni jadi terkeluarlah ayat itik tu tak boleh lah. Cuma atas kausan ni dibolehkan. Tu bagi orang-orang yang susah lah. Orang susah dia mau sembelih ayat pun pandai lah. Moga dia mau susah. Sembelih jangan beli ayat hok dia mau sembelih dah. Beli ayat saat ni ayat sembelih. Baru jadi beli kedai sembelih lepas tu bagi ke orang tu tak jadi. Ia nak pada
tumpah darah tu. Di tumpah darah tu kita ada beberapa hak sunat. Ketika mana bila tumpahnya darah, ada beberapa benda yang sunat yang perlu kita datang ke dalam hati kita. Nanti akan datang lepas ni. Banyak lagi datang muka banyak lagi baru mula. Banyak lagi lah lagi akan datang. Gak oyak belakang, gak tak silap tengoklah lagi akan datang tu. Balik dah lah. Ni. Baik, binatang na'am kerana apa? Kita tengok nota kaki bawah, hanya diboleh korban dengan binatang na'am sahaja seperti unta, lembu, kambing, kerana berkorban dengan selain daripada binatang na'am tu tiada menakal daripada Nabi dan segala sahabat. Kalau tanya bapa tak boleh binatang na'am? Ada. Ya tak ada daripada Nabi, daripada sahabat, tak ada hak buat begitu. Maka tidak memadai akil korban lembu hutan dia kedai hutan. Lembu hutan kedai hutan. Tak memadai. Dia tak spesies orang panggil binatang na'am rupanya tu. Memadai korban binatang yang jadi antara dua jenis binatang. Kalau kata lembu kacuk dengan kambing, jadi boleh. Maka dikira dengan umur yang tertinggi daripada umur kedua ibu bapaknya, seperti yang disebut dalam Sabilal Muhtadi. Lepas tu nak kira umur siapa? Katakanlah dok lembu pergi kacuk dengan kambing. Nak kira umur siapa anak dia saat itu untuk kita sembelih. Kira hok ibu bapak dia hok paling tua. Maksudnya kalau kata unta dengan lembu, unta tu umur hok lebih tua, 5 tahun boleh sembelih. Jadi anak lembu dan anak unta saat ni bila lahir dia kena ikut umur unta, sebab unta tu lebih daripada lembu pada umur saat ni nak lebih. Tak ada orang buat, ada unta lembu dah. Kalau ada buat ni gitulah hukum dia. Apakah hukumnya sunat aini atau kifayah? Adakah wajib padanya atau sunat muakkad saja? Ni sunat kifayah. Sunat kifayah dengan sunat aini tu lain dengan sunat muakkad. Kalau sunat kifayah, sunat aini supaya kita berdoa tu lah. Kalau kita makan sore, sunat aini dia panggil kita berdoa sebab kita sore. Adapun kalau kita ramai-ramai duk makan setale, sore baca doa, terlepas dah sunat atas orang lain. Atau panggil sunat kifayah, sunat aini. Supaya kita ngerti nak kita lah tidur sekali. Dah malam pertama saat ni tu cik Abel baca doa dah, cik adik tak payah baca doa pun kira dah. Tak ada dah orang ketiga. Siapa dia? Gawe hak lama. Dah setel. Okey, gawe hak lama. Setel tu tak masuk dah. Tapi kalau tak doa, mari setel. Mari setel tak ada benih. Habislah benih pun. Benih hak kena gomo ke setel dah. Sebab tu kena berdoa belum nak tidur. Ngerti nak. Dah baca bismillah tak apa dah. Dah. Jangan tukang doa makan. Mana dah doa dia? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan apa yang kamu nak rezeki kepada kami. Kena ingat tu. Ada pakcik dia gurah, dia kata, ustaz kalau dia ada perhatian lupa dah doanya. Lupa kat tepek dinding lah. Dah lupa tepek dinding. Tak ada nak baca. Tu orang panggil kita saat ni tu kena betul niat. Betul niat. Gapo dia kita ngerti nak kita. Nak suka kerana lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dapat pahala. Duduk tidur dapat pahala. Masya Allah. Sebab tu kalau malah pergi bos sebel, pergi tanya retina weh. Retina hok binidah lah weh. Jangan gawe waktu boleh dosa. Jadi jenis malah harus lebih weh. Pergi bini retina, tanya retina kita, isteri kita. Wah, no ni apa ada pergi serik tu. Boleh pahala free. Tapi duk jauh susah nak buat. Ada kena dekat semua retina kita. Tu agama. Sebab tu sahabat pernah tanya, okey? Setubuh retina pahala juga. Sahabat kau pada maksud kata, "Hei ya Rasulullah, adakah kami bersama orang perempuan kami dapat pahala juga?" Iya, Nabi kata. Nabi tanya pula, "Tidakkah kalau kamu buat ikut cara zina tu dosa haram?" Sahabat kata, "Bala, ya." Maka sebaliknya kalau membuat dengan cara hak ditutup oleh syarak, maka bagi kamu pahala. Insya-Allah. Kalau kita makan apa semua tu, buat lillahi ta'ala, bukan nak kenyang ke perut. Ni kenyang ke perut tu ambil hak orang tu. Orang mari lewat tak ada lah. Nak ke haram.
Sunat muakkad. Sunat muakkad tu diri kedudukan diri ibadat pada syarak. Tu orang panggil masalah sunat muakkad. Kedudukan diri ibadat pada syarak setara mana? Siapa sunat muakkad. Ni ada sunat biasa, ada hukum muakkad. Jadi boleh. Jadi kalau tanya korban ni sunat kifayah dan sunat muakkad, tak ada masalah. Jika ada berbilik isi rumah, jika ada berbilik isi rumahnya, maka hukumnya sunat kifayah. Kalau dia tak ada 2-3 orang adik-beradik, maksud katanya ayah, anak, bini, maka hukumnya sunat kifayah. Seorang buat, lepas tu tak sunat atas orang lain. Dan jika tiada, maksud katanya tak berbilik, maka jadi sunat aini. Tetap seorang pun doa makan saat ni lah. Hukumnya adalah sunat muakkad pada hak umat dan pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib. Bismillah ni. Seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Allah Taala telah memerintahkan aku dengan korban dan iaitu sunat bagi kamu. Cuma kena ingat sahadis. Dak beringat sikit weh. Tu. Nanti akan kita sebut ke masalah hadis berkaitan mana Allahumma hadza an Muhammadi wa ummati Muhammad. Tu. Ya Allah, ni korban daripada Muhammad dan umat Muhammad. Jadi kalau gitu segi boleh ramai Mungkin Nabi buat untuk Nabi dan untuk umat Muhammad. Boleh ke gitu? Tak boleh. Tengok dalam Sabilah pula. Ada ulama mari ayat tanggung hadis tu ialah pada pahala, bukan pada segi korban tu untuk ramai-ramai tak boleh. Kalau gitu gak sekapung segi ialah tak, aku penghulu dan seluruh orang kampungku ada dak gitu. Pahala boleh, pahala. Kita niat pahala udiah kita, tapi pahala kita nak bagi tak orang, tak apa. Siapakah yang ditutup? Tu kena ingat molek lah deh. Benda-benda hadis begini kita kena rujuk ulama. Kecuali memang ada pendapat ulama hak kata boleh ni untuk ramah, tak apa lah. Kalau ada sekadar kita jumpa tak ada, so bahagia seorang ya. Pahala boleh niat. Kau lain. Siapakah yang dituntut melakukan udhiyah? Jawab, mereka yang dituntut udhiyah ialah seorang yang muslim. Orang kafir tak ada tuntutan. Cerdik, rasyid, pandai, merdeka, ataupun hamba mu'abbad, ada nota kaki itu. Dan kuasa mampu, iaitu mereka. Lagu mana maksud mampu ni? Tuntutan atas mereka mampu, mereka yang memiliki lebih daripada barang yang dia dapat udhiyah, yakni pada hari dan malam udhiyah tu. Hari dan malam tu ada lebih. Enggak, kita ada lebih belaka weh. Ada tuntutan lah atas kita untuk kerja ke udhiyah. Apakah hukum? Jadi tuntutan untuk semua lah. Tuntutan sunat tadi semua. Sunat muakkad hukum dia. Tapi bila seorang buat, ayah kita buat, lepas tuntutan kita. Tapi kalau kita buat juga, pahala boleh kita tak. Dia terlepas tuntutan dengan maksud kata tak makruh kita tinggalkan sebab ada dah dia mau buat. Tu maksud kata terlepas tuntutan sunat muakkad tu. Tapi nisbah pahala boleh kepada yang buat saja, ayah kita. Kita tak buat tak boleh. Sebab tu timbul pula lagu mana ayah saat ni nak buat untuk anak. Jawab kata boleh, ayah buat kan anak. Kalau anak kecil lagi lah, kalau anak besar dah suruh dia beli sendirilah. Kita duit kau, tak ada masalah. Apakah hukum jika tidak mengerjakan udhiyah oleh seluruh ahli keluarga? Keluarga tak ada seorang apa buat. Keluarga Haji Bakhir ke ni? Ada umpama kita kata, jika seluruh ahli keluarga tidak mengerjakan kurban, maka jadi makruh. Makruh lah kau lah. Supaya ramai-ramai makan tak ada seorang pun doa. Makruh habis. Sebab tu sungguh-sungguh untuk guru ke, ia masa depan makan ni tak ada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati gua tak ada tangan masa nak makan. Ada dalam nas kau? Ada, ilalin dikacik. Tu tak ada kerti mana pun. Ada nas kau. Tengok dalam setengah pendapat ulama ke, tiap-tiap doa sunat akad tangan. Tiap-tiap doa sunat akad tangan. Enggak kita dah akad. Tak akad tak apa, tak nak akad. Tapi golek biasa deh. Orang tak akad tangan ni banyak dok berlaku lupa nak doa.
Yalah dak weh. Kena kau makan ni jaga boleh ni. Ada. Jaga dah lupa doa. Sebab tu orang yang berdoa pada makan sunat diangkat ke suara. Tujuan apa? Angkat suara pada berdoa. Tujuan bagi nak mengingatkan orang lain hok lupa berdoa untuk dia kembali berdoa dengan bismillah awal wa akhir. Kita dok gitu berdoa. Apa? Terus lalu. Dah. Hanya jadi tak kena kita buat. Tak kata siapa lah saya pun support ya. Depan makan ni juga. Ni kalau berlaku tak ada dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru depan makan ni belum depan musuh. No. Depan makan ni baru tak depan musuh. Nak bawa agama lagu mana? Nak. Bapa Yakub kita gitu. Nak bawa ya jangan ada bapa. Nama tadi Bapa Yakub. Hafizahullah wa'ala. Apakah hukum jika tidak mengerjakan udhiyah oleh seluruh ahli keluarga? Hukumnya makruh. Dan apabila dikerjakan oleh seorang daripada mereka, maka lepaslah tuntutannya. Maksudnya hak tak buat tu tak jadi makruh. Makruh ni guna syarat beci. Gitulah syarat beci. Tak suka tu makruh. Tak dosa. Tetapi pahalanya tertentu bagi yang mengerjakannya sahaja. Seumpama solat jenazah, yang mana jika dilakukan oleh seorang sahaja, maka lepaslah tuntutan yang lain. Orang lain tak ada dah, tak ada dosa dah, tak sembahyang jenazah. Dan pahalanya itu bagi orang sembahyang sahaja. Pahala duit 10 hiyar nasi boleh bagi orang bagi sembahyang je lah. Kalau tak bagi sembahyang tak boleh. Gitu. Nasi kau duit saat ni tu hak tu orang nak bui-bui lah, tak ada masalah gapo. Bapa kata boleh. Dia niat nak bui pahala pada ayah dia. Baru mati ni bimbel, orang baru mati ni bimbel sekali tu. Keadaan suasana dia. Sebab tu sunat kita semaya hadiah ke mayat. Dah ingat dalam Wisyahul Afrah. Pahala sangat besar. Bukan pada ayah kita saja, kepada orang lain. Kita semaya 2 rakaat niat temai mayat. Niat hadiah ke pahala 2 rakaat kita tu kepada orang mati. Pati ada doa dia tengok Wisyahul Afrah. Anda pun lupa doa dia. Apa kita baca saja tak buat. Lupalah. Ni pahala sangat besar. Bapa gitu mo sebab orang mati ni keadaan sangat rumit. Mula-mula dari alam masyarakat apa ni di alam kubur saat ni tu. Dia nak sedekah ke pahala pada ayah tak apa. Tapi hak sunat laginya orang hak datang menziarah ini sunatlah bantu keluarga si mayat. Anda keluarga ahli Jaafar Nabi SAW suruh bantu kan? Ni enggak orang kita buat dah. Buat ya buh dah tabung duit ya Allah. Yalah dah tu. Lepas tu hak keluarga mayat nak wi ke kita nasi ke ni apa nama ni duit ke tak apa ambil dalam sana. Cuma kalau dia olah duit pas pada mayat tengok keadaan keluarga dia susah, Allah baliklah. Maksudnya apa? Dia dapat pahala dengan sebab dia wi ke kita duit. Pahala sedekah tu amal jariah. Nah, maksudnya buat baik. Kita wi duit bulak ke dia dapat pahala. Tak ada rugi siapa-siapa, bahkan untung kedua-dua. Gitu. Ni kita tak pola saya sia kau. Rugi dia tak dapat pahala. Lepas tu kita sia kawak kita tak ada bui. Rugi kita juga. Kita ambil kita bagi ke dia. Kena bijak beramal ni. Jangan bodoh. Bodoh rugi kita akhirat esok. Mana dilakukan oleh seorang maka lepas ke lain. Apakah hukum seseorang berkata ini udhiyah? Adakah jadi hukum nazar? Tiada dinamakan nazar, tetapi lazimlah udhiyah kerana dihubungkannya dengan nazar. Hukum nazar tu. Dia kata ini ada udhiyah. Diharam atasnya memakannya dan tiada diterima katanya aku maksudkan dengan korban sunnah. Khilaf bagi kata ulama mutaakhirin. Maksudnya gapo? Kalau dia kata ini udhiyah, kemudian lepas dia kata tu dia kata udhiyah sunnah. Tu dah boleh. Ya tak payah lalu ni udhiyah sunnah. Kalau ayat kata ini udhiyah sunnah, beres tak ada masalah. Ni hanya dia telacak kata ini udhiyah. Pati dia put ayat balik udhiyah sunnah. Khilaf ulama. Ada kata jadi wajib juga, ada kata tak jadi wajib. Boleh rujuk kitab Kashful Lisan. Jika dia berkata aku jadikan kami ini udhiyah bagi Allah Ta'ala di atasku bahawa aku, atau bagi Allah di atasku bahawa aku udhiyah dengan ini binatang, maka wajiblah disembelihkannya. Soalan 9 kena perhati sikit ni. Kalau kapung ni kadang-kadang tak apa. Kalau awak semua ni kena perhati molek.
Berkata seseorang, jika aku memiliki kambing itu, garis molek berkata kambing itu, jika aku memiliki kambing itu, maka bagi Allah atasku bahawa aku akan membuat korban. Nampak dah? Adakah mesti ke atasnya membuat korban, dan adakah ia menjadi nazar atau tidak? Nak nanya nazar atau tak? Dah. Jika kami tak boleh lagi. Jika aku memiliki kami itu, maka bagi Allah atasku aku korban. Kami tak boleh lagi. Jadi nazar ke tak? Jadi hukum nazar ke tak? Jawabnya tiada jadi nazar. Dengan katanya itu tak jadi. Jika dia memilikinya kemudiannya sekalipun tu royah. Walaupun lepas pada tu dia beli tak jadi, tak wajib. Kerana apa? Kerana ain. Apa ain? Diri sesuatu benda tu tidak miliknya ketika itu, ketika mana berlafaz. Waktu dia kata, kalau aku milikkan kambing ini, aku akan sembelih. Bukan milik dia lagi. Berbeza pula dengan masalah jika dia berkata, ingat molek, jika aku milik akan kambing, tak ada lafaz itu garis molek situ. Saya sendiri pun bila nakal daripada furuk masak ini, saya sendiri pun keliru. Beza mana? Kena tanya guru pula. Apa beza ni? Kita nakal ambil terlalu mudah terlalu mudah kita tak. Jika aku milik akil kambing, maka bagi Allah atasku bahawa aku membuat korban. Tak ada lafaz itu. Tu wajib ke tak? Maka kata-katanya menjadi nazar. Sebab dia kata tu, jika aku milik akil kambing, maka bagi Allah atasku. Tu jadi nazar. Maka apabila dia memiliki kambing, maka wajib atasnya membuat korban. Wajib tak? Kerana ia kambing tu. Domain. Kita roaming nak mudah baca, tapi roaming kena jaga juga. Membuat korban kerana ia kambing bukan ain. Apa maksudnya? Bukan ain, yakni bukan kambing yang tertentu. Bukan ain maksudnya tulis bukan kambing yang tertentu, bahkan di umum kata aku beli kambing, tak ayat itu. Bukan ain, iaitu benda apa ain, iaitu benda yang tertentu, yang sabit, yang tetap pada zimmahnya, tanggungnya dia. Kalau kata itu jadi ain. Hak ni bukan jenis ain umum, maka jadi nazar. Hak jenis ain macam ni tak jadi hukum nazar. Kalau fikir hak tu lah jadi lebih pada nazarnya. Ada ikut hak syarak, bukan ikut hak logik kita. Adakah makruh orang yang hendak berbuat korban dia memotong rambut atau kukunya? Ni ingat ni. Ni pun itu juga ni. Orang tak tahu mana ni. Adakah makruh orang yang hendak membuat korban dia memotong rambut, kerak misal atau kukunya yang panjang pada 10 hari bulan Zulhijjah, sedangkan dia berkehendak ihram, dia pergi haji. Makruh ke tak dia kerak? Sedangkan nak korban juga. Atau ingin mengerjakan solat Jumaat, nak buat solat Jumaat kita ni raya ni kena ke Jumaat dah ni. Kalau katalah raya satu, hari Jumaat tu sunat kerak kuku dan sebagainya. Sunat ke tak dia kerak? Makruh ke tak ataupun sunat? Adakah makruh dia berhias dengan bercukur misal dia bulunya serta memotong kukunya? Dia kerak kuku ni kalau kita nak sembelih, makruh hukum dia. Sebab apa? Dalil hadis, iza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Riwayat Imam Muslim. Dak cuba tengok dalam 100 sampai 197. Ni bila kamu tengok ke hilal bagi bulan Zulhijjah dan mu nak sembelih, maka kamu kena tegah daripada bulu dan kuku dengan kerak. Bapa anak ingat molek ni. Bapa anak ayat gini ni, ingat molek sebab ada dah pelajar tanya seorang profesor, doktor, bukan doktor sakit puai, doktor bagi agama ni. Sakit puai ikut dia, kita jawab tak dijawabnya. Doktor betul ke dok? Tak molek kerak kuku misal kalau kita nak korban? Jawabnya apa? Dia jawab bukan agama jawab. Dia jawab tak ada kaitan, mengaruh. Masya-Allah. Doktor? Tidak doktor gini. Jelas. Orang kampung mengerti. Orang kampung mengerti.
Ada seorang ustaz dalam radio ni yang saya sebut. Jadi ialah mungkin tersalah ke wallah alam jadi duk gurau begitu. Orang tanya boleh ke tak kita korban sebahagian pahala niat untuk ramah. Korban sebahagian niat untuk ramah. Dia kata tak boleh gitu. Lepas tu nak buat mana? Niat korban untuk ramah-ramah saja. Lepas tu tanya boleh ke gitu? DJ tanya boleh ke gitu? Dia kata boleh kali. Boleh kali. Mana boleh gitu cerak. Dok. Batu bimbel juga ni. Dok bimbel juga kita pun bimbel ni hingga benda ni. Takut kita salah sebut kau mana ni. Ni. Bimbel juga. Adakah makruh bagi ahli keluarga yang lain? Jadi tiada makruh, jawab deh kalau orang nak buat Jumaat atau apa, tiada makruh orang yang berkehendak ihram dan hadir Jumaat memotong kuku serta bulunya walaupun ia nak buat korban. Manakala sunat menyimpannya bagi mereka yang lain daripada keduanya orang ihram dan orang nak pergi Jumaat. Orang lain sunat simpan. Kalau kita nak korban sunat simpan kuku bulu. Kalau tak maka boleh gerak. Tak makruh. Tak makruh sebab Jumaat tu. Sebab ihram kan. Adakah makruh bagi ahli keluarga yang lain? Tak, selain daripada yang ingin membuat korban itulah, memotong kuku dan memotong rambutnya. Ayah nak korban tahun ni, kita adik-beradik lain makruh ke tak? Jawabnya tiada makruh. Ayah korban lepas tutup kita semua. Tapi hak kena sipannya ayah ya. Tiada makruh bagi isi rumah orang yang hendak berbuat udiah memotong kuku dan rambut kerana mereka tidak berkehendak dalam melakukan udiah. Dia tak sebut udiah pun. Walaupun bersekutu pada mendapat pahala sekalipun, seperti hukum yang dikuatkan oleh Imam Asnawi dan Imam Azra'i gitulah. Jadi tak ada makruh, boleh saja kita gerak. Adakah tegah makruh tersebut hingga tamat sekali hari tasyrik 13 Zulhijjah kau baru boleh gerak? Jawabnya tegah makruh tersebut sehingga selesai korban saja. Kalau kita korban 10 Zulhijjah, tak apa boleh gerak dah lah. Manakala apabila telah selesai korbannya, maka tiada makruh lagi ke atasnya tegah tersebut. Tapi memanglah sebab tu ya, jadi kalau kita memikir apa kaitan dengan gerak kuku dengan lembu apa semuanya. Sekarang tak boleh nak memikirkan logik kita gitu. Nas datang begitu dah. Sebab tu nanti hak kaifiat, hak masalah korban binatang sana, kalau boleh orang hak je korban pun, kalau boleh jangan orang hak jenis mani mayat. Dah. Apa kaitan dia mani mayat dia nak korban ikut dia? Tak boleh. Ada dalam kitab sebut begitu. Kalau boleh dalam keadaan bersih dan sebagainya. Tu apa ada kaitan? Ada kaitan lah. Ada kaitan. Akikah dengan sama juga. Kalau boleh dari kita akikah gerata tu. Jangan kerak. Tapi iyalah susah dah weh. Tak kerak. Tapi soalannya begitu. Cuba buat kalau boleh. Baik, soalan lagi. Sunat bagi laki menyembelih sendiri. Jika dia pandai menyembelih, dan jika dia tidak pandai, maka sunat dia menyaksikan sembelihan yang dilakukan orang yang diwakilkan. Kalau dia pandai sembelih sendiri sunat, kalau tak dia wakil kat orang, dia tengok. Maka apakah hukum bagi orang yang buta? Orang buta dari mana? Yang tahu menyembelih sendiri. Tak. Kalau dia tak sembelih gak, dia nak tengok, tak tengok muka dia buta. Tapi bab sembelih dia pandai. Jikalau makruh baginya sekalipun sembelih tu, atau dia wakil kepada orang lain, lagu mana orang buta? Jawab, sunat sembelih bagi orang yang pandai itu ialah orang yang akmal. Masalah kata sunat sembelih diri itu orang yang sempurna. Adapun bagi orang buta, maka dia tidak akmal menyembelih sendiri. Patut mana? Maka sunat dia wakil kepada seseorang, sama seperti hukum perempuan dan khunsa. Sunat dia wakil ke orang. Kalau kata sunat sembelih sendiri itu masalah orang yang sempurna. Hendaklah yang menyembelih itu orang faqih, biar retilah muslim. Dan jika dia murahik, murahik ni kanak-kanak tu lah, ada remaja tu, atau safih sekalipun, safih kurang cerdik lah, tak rasyid, tapi dia pandai bab sembelih tak apa. Apakah hukum mewakilkan menyembelih kepada kafir kitabi atau kepada kanak-kanak? Boleh ke tak? Jawabnya makruh mewakilkan menyembelih itu bagi kafir kitabi. Kitabi atau kanak-kanak.
Tiada makruh bagi seumpama perempuan yang datang tak makruh weh. Tak. Tapi pasal ni lah tak dituntut lah orang perempuan, orang khonsa, orang buta nak sembelih lah ni. Boleh rujuk situ tu. Dak Furuq Masai dalam muka surat 261. Jilid pertama. Soal apakah perkara sunat dilakukan bagi mereka yang menyembelih binatang korban? Maka masa kita sembelih ni, gapo benda sunat? Ni, dah sikit lagi ni. Tak selah lagi dah. Disunatkan mereka yang hendak menyembelih itu dia menghadir kepada hatinya kebesaran Allah. Bukan dak galak. Galak kadang-kadang tunyo. Orang nak melih lembu. Namun macam-macam kita melih lembu macam-macam. Yang jah lembu lah. Nyanyo ke lembu tu. Zalim je nak zalim ke lembu tak boleh. Daging pun jadi kurang duk main jajan lembu dulu sebelum korban tak boleh. Dia jinak molek. Bi makan molek biaya. Rela hati letak atas batas sembelihlah aku. Kalau begitu molek benar. Ni. Baik, biar rasa kebesaran Allah. Tuhan yang memberi nikmat akan dia syukur di atas binatang yang dapat dia korban. Bukan semua orang boleh korban. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat buat korban tahun ni. Kalau tak sagi pun seekor lembu. Dan menambahkan lagi rasa syukur disebabkan darah yang mengalir dari binatang korbannya itu menghapuskan segala dosa yang dikerjakan sebelumnya. Kena syukur 2-3 lapis. 2-3 lapis syukur. Mana nikmat tu heavy kau kita, nikmat kita boleh korban. Syukur ke pula tupuhnya darah saat ni binatang korban tu dapat hapus dosa kita. Lepas tu so lagi syukur apa? Syukur atas dasar kita dapat bersyukur. Dak tu besar sekali nikmat dapat syukur. Kata saya sebut kata sangat sedikit hamba aku hak bersyukur. Kok ramai kupu? Dak makan so gitu alamat kufu. Dak bukan kupu kafir, kupu nikmat lah. Berapakah soalan yang kena belah? Berapakah umur binatang yang hendak dikorban, dibuat korban? Jawab, umur binatang yang hendak dibuat korban yang pertama unta, umur 5 tahun masuk kepada tahun ke-6. 5 tahun lebih. Lembu atau kerbau yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Tu sani kata kalau lembu kacuk dengan unta, anak dia sani kena ambil umur unta. Tak kiralah unta tu mok dia ke pok dia ke. Patu ingat sini. Kalau kata lembu tu besar sekalipun tapi tak cukup umur, tak boleh nak buat korban. Bapa? Sebab dia semata-mata amrun ta'abbudi. Benda semata-mata ikut syarak. Besar pada hak cukup umur. Tak boleh. Isyarat dia gitu dah. Supaya semaya 4 rakaat ni 5 rakaat. Mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Patut tanya tak kita yang lebih afdal dah lagi. 5. Mana boleh? Solat tu amrun ta'abbudi. Tak semata-mata ikut dapat 4 lah apa nak 5 tu. Dia kata kau semua Tuhan kau lebih pahala. Tak boleh. Ni nak ikut suka begitu. Sebab tu nak kata ibadat ni kena ikut syarak. Yang 3, kambing yang berumur 2 tahun atau bersalin giginya. Yang keempat, kibas umur setahun atau bersalin giginya. Soal, adakah memadai hukum korban bagi binatang yang telah bersalin giginya tetapi belum cukup umur? Tersebut dalam kitab I'anatul Talibin tidak memadai, tak boleh. Tetapi yang dinakal daripada syekhon. Ada apa syekhon? 2 orang tok guru. Siapa dia 2 orang tok guru? Kena pada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau sahabat kena pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau hadis kena pada Bukhari dan Muslim. Ada Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Tapi bila kena pada syekhon pada fiqh Syafi'i, kena pada Imam Abu Qasim Abdul Karim Ibnu Muhammad Ar-Rafi'i dan Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Tetapi yang dinakal daripada syekhon memadai binatang telah bersalin giginya walaupun belum cukup umur untuk dibuat korban. Ini kita dah ambil ya. Ada banyak dalam kitab Jawi pun kata begitu. Tapi kalau dalam kitab dia kata syuyuh, jamak tu kalau Syekhon Rafi'i Nawawi.
Ada. Kalau kata syuyuh jumpa gitu kena pada Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan As-Subki. Taqiyuddin Ali bin Abdul Al-Kafi As-Subki. Baik, soal sikit lagi dah. Disyarat kisah korban itu binatang yang tiada air. Nanti ada soalan akhir sekali tu. Sedap weh soalan akhir ni. Tu jangan nak jumpa nanti soalan akhir. Gapa dia? Nanti tengok apa ni. Dia baca diri pun keliru. Hebat tu weh. Sebab kita berapa kali keliru dah dengan guru-guru kita sendiri pun. Disyarat kisah korban itu binatang yang tiada air, yang mana boleh mengurangkan sesuatu daripada daging dan lemaknya, serta yang lain daripada keduanya. Tak ada air. Apakah hukum jika berlaku air pada binatang itu ketika ingin direbahkan? Masa nak rebah tu patah kaki kau untuk disembelihkannya, seperti patah kaki atau jadi buta matanya, atau nyata sakitnya. Tambah sikit lagi. Jawab. Tu semalam ada orang tanya, lembu nak korban tiba-tiba tengok sakit pagi tu, boleh tak korban? Tak boleh. Sembelih boleh ke tak? Sembelih nanti nak kecek bab sembelih ni. Hari akhir bab malah. Dah. Korban tak boleh dah. Sembelih nanti tengok dulu. Pandai kita cara jawab. Jika ada berlaku airnya sebelum lagi disembelih, maka tiada sah udhiyah. Sebelum sembelih berlaku air tak boleh, walaupun tengah duk perubah dah kau. Begitu juga jika kedatangan air waktu merebahkannya sekalipun. Nak sembelih lok-lok dah. Yakni sekalipun, yakni tiada sah udhiyah. Tertakdir sendirilah orang ngaji. Apakah hukum jika dia iltizam, mewajibkan bagi dirinya menyembelih binatang yang ada aibnya? Binatang tak ada aib, dia wajib atas diri dia. Atau yang tiada sampai umurnya, tak sampai umur lagi, dia kata atasku sembelih. Jawab, jika dia iltizam, dia perwajib atas diri dia udhiyah, binatang yang aib atau binatang kecil yang belum sampai umurnya, maka wajib dia sembelih pada waktu udhiyah, tetapi tidak jadi udhiyah. Binatang itu wajib. Bila sembelih? Sembelih lalu kau? Tak, bila sampai waktu udhiyah kena sembelih. Patutlah makanlah muka wajib, tapi tak jadilah udhiyah. Tak boleh pahala. Pahala sembelih dok wikok gitu bolehlah, pahala udhiyah tu tak boleh. Beza mana? Beza sekali lah, sakit lah beza udhiyah ni. Waktu tu yang boleh buat. Banyak hadis dok riwayat tentang kelebihan dia. Soal, apakah hukum jika ia berkata, telah aku jadikan ini udhiyah, dia kata gitu. Ataupun dia kata dia bernazar udhiyah dengan na'am, dengan binatang ternakai yang sejahtera daripada aib. Dia ayat gitu. Kemudian muncul aib binatang tersebut ketika hendak udhiyah, baru mari. Kalau gitu, jika dia iltizam, dia perwajib binatang yang tiada aib, asalnya tak ada aib. Ya, kadang-kadang aib nak berlaku ni, esok tu nak berlaku aibnya kadang-kadang. Kemudian muncul aib, maka hendaklah dikorbankan juga, sebab dia perwajib dah. Kecuali dia tak perwajib, maksudnya sahlah korban nazar itu. Sahlah korban nazar. Soalan akhir sikit weh. Ni dengan molek. Kita nakal kita ni, kita tak ingat ambil sabilah kau, ambil furuk masail kau apa. Akhir-akhir baru jumpa dalam kitab Furuq Masail, muka surat 291 juzuk pertama. Ni tengah-tengah guru kita tanya, jadi pelik juga soalan ni. Ni tengok, adakah dikira aib jika tiada setengah giginya, atau tiada tanduk, atau patah tanduk yang tiada mengkuraikan dagingnya? Aib kau gitu. Atau yang terbelah telinga, terbelah saja weh. Ataupun tebuk yang tidak hilang daging. Atau itu dari kitab lain lah, tebuk tiada daging. Atau tiada susunya, atau ada susu. Atau yang tiada ekor tak ada. Tiada ekor lain dengan kerak ekor. Tiada ekor ni maksudnya daripada asal. Daripada asal. Nanti muka surat akan datang tu pun kita nak hurai juga. Tak apa, untuk hari ni ya dulu. Jawab, tiadalah dinamakan aib yang menegah kisah untuk dibuat udhiyahnya tersebut itu. Tak apa. Tapi ingat, kata guru, hak tiada ekor pada asal ni, ini pendapat dhaif. Pendapat dhaif. Dia dalam ibarat kitab tu pun dia mari dengan, walaupun ada satu mari dengan walaupun alamat pada dhaif pendapat saat ni.
Jadi lagu-lagu mana pun lembu sat ni biar kena ada ekor. Bukan ekor hok bulu tu kecek dah. Ekor hok ni. Jadi kalau baru tak ada tak boleh, hok tak ada asal, ada khilaf. Hok pendapat kuatnya tak boleh juga. Sini dia kata boleh. Boleh pendapat lain lah, pendapat tak kuat. Tiadalah dinamakan air yang menegakkan sah untuk dibuat udiyah yang tersebut itu. Cuma nama sini. Bahkan jika tiada sekelai giginya boleh juga. Tiada ni tiada je asal lah. Ni. Tulis sikit sini, dalam sabila tidak memadai jika tanggal sekelai gigi. Kalau tanggal sekelai gigi tak boleh. Hak ni hak kata boleh ni tak ada asal. Dalam sabila kata tak boleh kalau tanggal sekelai gigi. Dan memadai jika tanggal setengah gigi. Kalau setengah gigi ya, gongok-gongok ni, boleh. Tapi koi jika tiada mencedera pada makanannya dan dagingnya, pada makannya dan dagingnya. Makan tu supaya hak gigi sempurna. Daging dia pun nampak beres. Lepas tu ada begitu ya dalam Tufah dan Mughni. Tufah dan Mughni pun samalah hak seperti mana hak dalam Sabila kata kalau gugur sekali gigi tak boleh. Patut ni kata tiada sekelai gigi ni, tiada sekelai gigi ni asal lah tiada sekelai gigi, tiada ekor. Atau yang terpotong ekornya, ni. Jika dipotong sedikit bagi cepat membesarnya sekalipun, pelik weh. Kerak ekor sikit nak bagi besar, ada kau buat gitu. Saya tanya habis orang-orang lembu ni. Orang lembu maksudnya orang hendak pegang lembu ni. Duk pegang lembu, hendak main lembu ni. Tanya sahabat tu, tanya sahabat ni ada kok. Dia kata sekadar kasih tu tahulah. Kerak ni tak ada, tak berjumpa. Tak. Lepas tu saya pun tengok Google. Bukan nak tengok hukum. Nak tengok permasalahan tu. Saya jumpa ada soalan yang ditanya ke dalam Google tu di Afrika. Orang Melayu lah. Kalau di Afrika atau orang Afrika kecil Melayu. Dia tanya di Afrika berlaku masalah daging lembu korban yang kita nak korban ni daripada non-Muslim, orang kafir. Dia kebiasaan petani di sana, dia kerak ekor binatang yang kecil daripada kecil. Ya, kecil tak bahaya. Daripada kecil supaya membesarkan daging. Situ. Masya-Allah, saya tahu foto ni. Masya-Allah. Ada. Jadi dia kata boleh pun ni dhaif. Tu kata guru. Tanda sikit ni. Dhaif. Kita pun tak tahu kata budak ya. Kita pun tak cek mana. Dhaif. Ni. Lepas tu tanda lagi. Kata setengah guru kita pula. Ni. Ustaz Ilyas pula kata gini. Masalah ni. Dia jawab ke kita, dia kata masalah fatwa wajib ikut muktamad. Tak sah kerak ekor lembu ni. Betul kita tak buat. Tak. Dia lebih lah kalau tak tahu pun. Ada seorang sahabat kita ni hak duk pegang lembu, duk main dengan lembu ni. Dia kata lembu ni bukan kata kerak ekor. Kalau kita lepih ekor gitu tu pun dia jadi jenis takut dah sikit. Nak naik atas lori kan. Dia kata lepih ekor. Dia tak patutlah lepih saja. Pawai kan lepih gitu. Ini sekak. Dia takut naik. Masya Allah, ilmu lembu ni. Ilmu berkenaan dengan lembu ni bukan orang boleh dapat lah. Bawa tertentu duk main. Jadi kata guru kita, Ustaz Ilyas kata, kalau untuk nak fatwa muktamad tak sah. Apa tu? Hak terpotong ekor ni. Tetapi jalan kita nak mengajar supaya tidak terhenti masyarakat daripada buat korban dengan sebab tiada dah hak tidak terpotong, maka harus nak cari hak tidak terpotong tak ada. Haruslah weh. Supaya di Afrika ni. Kalau tak luput ibadat korban. Tapi lah ni tak jadi isu gitu dah. Boleh buat walkie online kau guano kau macam-macam cara dah kita boleh walkie kok ke. Kalau masa dulu saat itu mungkin setepak saja tak ada hak jenis tak ada ekor belakang kan. Tak korban lah kita. Kalau hak jenis gitu boleh kita ambil pendapat ni. Maka kita kata haruslah. Pening kita duduk digah kita cari. Nak ambil pada kita memang takut salah. Tanya habis tu dulu tu kata, let masalah tu. Kita kata saya pening kepala bingung saya ni ustaz. Dia kata bukan awak saja, saya pun bingung masalah awak ni. Mau tengok pun masa ada. Jadi tanggung gitu, tangga tak doa. Tapi hebatnya Syekh Fatani ni Allah Taala nak bui kita terbuka tu jumpa kerata soalan kita saat ni.
Tidak, kita tak jumpa tu hak berkenaan dengan ada orang buat tu ilmu kerat ekor lembu supaya nak lebih besar. Tak jumpa. Nama pakat kerat habis ekor lembu bahan ni kan. Tak bahaya lah nak. Tapi kalau kerat ekor lembu tak siap korban nak sembelih jadi ada nampak nak jadi juga. Deh. Lepas tu nak buat nama terti juga dia tanya, Ustaz macam mana cara? Ada jawapannya hamba tak reti. Lepas tu adakah berlaku zoning? Tengok pula macam-macam pula. Pendek kata tak buat awak mudah. Buat awak supaya sekala dah. Cuma kita nak nakal kalau jumpa benda-benda gitu, jadi tak pelik atas kita. Patut ada sikit bawah tu nak kasih binatang dalam tersebut nombor 7 tu tersebut pada Fathul Bahrul Wafi memadai juga jika yang tiada zakat atau binatang yang dikasih. Itu makruflah. Semalam ada orang tanya hak tak ada telur binatang ada setelur. Setelur boleh ke tak nak korban? Boleh kata setelur hak tak ada telur boleh. Kita ni biar ada telur lah ni. Maksud kata biar kita jadi lelaki. Bukan lelaki ni kena sungguh dengan agama. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Himmah seorang lelaki ni dapat menghancurkan bukit. Ni jatuh tapi super tinggal tak sungguh mengaji. Pondek. Pondek kena sungguh mengaji ni. Tambih, tengok sikit. Harus dikasih ke binatang yang dimakan pada ketika kecilnya. Boleh, harus. Tujuan nak besar ni, dia harus dikasih binatang yang tiada dimakan. Sebab dia tak dijual. Dia kata ada tujuan supaya tak gelenyah nak gi cari gawe. Tak boleh. Itu nyanyalah ke dia. Dia pun nak gawe, nak tunai, nak bening semacamnya begitulah. Kita kata, kita kasih dia atas tujuan tu. Ada juga ni. Kucing kan? Kucing tak sewi nak jadi kucing rumah. Tu sekadar kita tahu tu tambihun dah ni Syekh Oyak. Satu peringatan hare. Kalau tanya apa hukum mengkasih ke binatang kucing, jawab kata hare kerana tidak atas tujuan untuk lebih besar dan sebagainya. Habis itu qaulul musannif. Musannif dah ambil daripada Syekh Daud juga ni. Soalan yang kedua, apakah yang menegak kisah korban? Wallahu a'lam. Tu siapa cita-cita kita dalam 20 soalan. InsyaAllah esok habis bab korban, lusa masuk bab akikah. Lusa masuk bab akikah. Tu laksana itu kita masuk bab sembelihan. Lepas tu sedikit cara sembelihan petua-petua daripada Tuan Guru Hadi Hashim Pondok Pasir Tumbuh. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada ke WhatsApp? Kat Facebook lah. Soalan mana? Fakru Azam Ghazali. Sembelih sedap daging nak minta ilmu. Mana Fakru Azam? Saya kau apa status? Jika seorang berkata aku bernazar ini lembu korban tahun ini kecuali 2 kilo. Ni ada kita ada tengok. Ni sekalian ni gini. Dia kata, aku bernazar ini lembu, nak korban tahun ni kecuali 2 kilo. Kata guru kita jadi. Ataupun orang kata, kalau orang kata aku menazar kata nak sembelih ke lembu ni kecuali segi saat ni 2 kilo jelas dah. Kalau kata segi katanya Ustaz Ilyas kata ia kena suruh dia tentu, mahkamah kena suruh dia tentu. Segi itu daripada berapa bahagian. Masya-Allah, kita kata ada gitu juga isunya. Dia kata aku nazar sembelih ke lembu ni kecuali sebahagian. Ya sebahagian ni ada orang buat 5 bahagian, ada 7 bahagian, ada 3 bahagian, sah belakang. Jadi mahkamah kena tanya dia sebahagian tu daripada berapa bahagian. Ia kena tentu ada pada 7 bahagian. Maka ambil boleh. Yang panggil istisna kita saat ni kata guru kita ni boleh. Lembu ekor pendek. Ya masalah jadi cacat kodok. Pada lembu saat ni tu. Dia bukan kerak, bukan tak ada, bukan potong ke guana ataupun bukan tak ada jasa. Pendek sikit ya. Tu tak ada dari kita lah kata tak sahnya. Cuma orang panggil seeloknya biar sempurna seperti mana biasalah. Tak jumpalah masalah lembu ekor pendek ya. Wallahu a'lam.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidi mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pengumuman sikit malam ni pak malam seminggu lah. Ahad malam Senin malam Selasa malam Rabu malam Khamis. Ada kita akan baca kitab Misbahul Munir. Biasanya saya duk baca dah ke budak-budak pondok Sirajul Huda, tapi kita tangguh dulu Sirajul Huda, kita start Misbahul Munir. Dan kalau ada ustaz-ustaz lain duk baca dah, teruskanlah. Hak ni hak khusus untuk demo marilah ataupun hak demo luar nak sertai, bolehlah. Insya-Allah kita jenis nak fokus kepada ni lah kitab saat ni. Jadi minggu ni hak petang kita mungkin khatam hak ni. Minggu hadapan mungkin hadis 40 azkariyah kita ambil daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Minggu akan datang lepas pada gaya tu mungkin kita start asal tu dengan pedoman solat berjemaah. Tu pertama orang-orang luar lah boleh lah. Kita usahakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.